أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam yang penuh barakah ini kita dapat berhimpun di dalam majlis secara maya ini dalam live Facebook Pusat Islam Universiti Teknikal Malaysia Melaka untuk kita bersama-sama bersantai untuk sama-sama membaca kitab tafsir Ibn Kathir, iaitu saya mengajak diri saya dan tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah sama-sama kita untuk saling ingat mengingati tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita bertemu lagi dalam slot tafsir Al-Quran setiap minggu pada hari Isnin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Datuk Syarin serta sahabat-sahabat yang sedang mengikuti kuliah tafsir kita. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan puan-puan kerana sudi hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah untuk sama-sama like dan share Facebook Pusat Islam ini untuk menarik lebih ramai lagi untuk bersama-sama kita dalam majlis yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga, insya-Allah. Jadi insya-Allah sebentar lagi kita akan mulakan. Masih lagi diberi peluang kepada tuan-tuan dan puan untuk sama-sama masuk dalam Facebook Pusat Islam untuk kita menyambung kuliah tafsir Al-Quran, yang mana pada minggu lepas kita telah membicarakan ayat yang pertama hingga ayat yang kelima daripada surah Al-Baqarah. Yang mana pada minggu lepas kita telah membahaskan tentang fasa yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala menceritakan berkenaan dengan hal ehwal orang-orang yang beriman, yang mana kita dah sebut surah Al-Baqarah merupakan kesinambungan daripada surah yang pertama dalam tertib Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah, yang mana pada akhir surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala telah mengajar kita satu doa yang penting untuk kita mohon, yang mana setiap kali kita wajib untuk membacanya dalam surah Al-Fatihah, iaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, tunjukkanlah taufik hidayahmu ya Allah pada jalan yang lurus ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah, iaitu jalan yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat, yang mana jalan yang diberi nikmat ini telah ditafsirkan dalam surah yang lain dalam Al-Quran, iaitu surah An-Nisa, iaitu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT ialah allazina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Orang-orang yang diberi nikmat adalah di kalangan para nabi, para siddiqin, iaitu yang membenarkan firman Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Maka itu adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik panduan bagi kehidupan kita dalam kita meniti kehidupan kita sekibaki umur yang kita akan habiskan. Mudah-mudahan umur yang kita ada ini kita gunakan ya untuk beramal berbakti untuk perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita dan yang memberi manfaat kepada hari ketika mana hari kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaat harta benda dan anak bina melainkan seorang yang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan hati yang salim, sejahtera. Waalaikumsalam Radin Syarul, ahlan wa sahlan ya, kepada sahabat-sahabat semua. Sama-sama like and share, sama-sama war-warkan lagi majlis ilmu kita ini, seperti mana kita nak dapat keberkatan yang disebut oleh baginda Nabi SAW, man dalla ala khairika fa'ilih, barang siapa yang menunjukkan ke arah kebaikan maka ia seolah-olah seperti orang-orang yang melakukannya, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-6 daripada surah Al-Baqarah, iaitu fasa yang kedua daripada awal surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkenaan perihal orang-orang kafirin, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Sadaqallahul 'azim. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 daripada surah Al-Baqarah. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang kafir sama sahaja bagi mereka sama ada kamu memberi peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati hati mereka dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka juga ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Wal'iyazubillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, pada ayat ini Allah Ta'ala jelaskan tentang perihal orang-orang yang kafir. Di dua ayat sahaja yang diceritakan tentang ayat-ayat orang kafir. Setengah ulama mufassirin mengkaji ada ayat-ayat yang terawal dari surah Baqarah ini, iaitu ayat yang pertama hingga ayat kelima cerita tentang perihal orang beriman, iaitu golongan yang pertama yang telah diberi nikmat seperti mana disebut dalam surah Al-Fatihah. Kemudian dua ayat setelahnya, ayat yang ke-6 dan ayat ke-7, termasuk golongan-golongan yang dimurkai oleh Allah, iaitu al-maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah, adalah jalan orang-orang yang kafir, orang yang enggan, orang yang ingkar terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Itu dua ayat yang terakhir, dua ayat setelahnya. Kemudian daripada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-20, Allah Ta'ala menceritakan tentang perihal orang-orang yang munafik. Lihat tuan-tuan, 5 ayat tentang orang beriman, 2 ayat tentang orang-orang kafir, dan 13 ayat menceritakan tentang orang-orang munafik. Betapa bahayanya orang-orang munafik ni sehingga mesti diperincikan oleh Allah Ta'ala dalam 13 ayat di awal surah Al-Baqarah. Walaupun ada ayat-ayat yang cerita khusus, ada surah yang khusus cerita pasal orang munafik, memandangkan orang munafik ini adalah orang-orang yang kita susah untuk kesan, dan kita tidak boleh menghukum seorang itu nifak kerana ia adalah amalan hati. Tetapi Allah Ta'ala menyebut ciri-ciri orang-orang munafik. Jadi orang-orang kafir hanya perlu diperincikan hanya dengan 2 ayat sahaja. Kerana orang kafir ni kita boleh mudah untuk ketahui kerana dia menentang ajaran Islam itu, menentang syariat Islam itu dengan
tentangan yang secara zahir, secara luaran, yang mana orang boleh lihat, ya. Tetapi orang-orang yang mempunyai sifat nifaq, sifat munafik, dia apabila berdepan dengan orang-orang beriman, dia bermuka-muka, ya. Dia menyembunyikan kekufuran. Sebab itu Allah Ta'ala kena sebut detail sikit, kerana susah sikit nak dikesan orang-orang yang mempunyai sifat nifaq. Walau bagaimanapun, kita fokus pada ayat yang ke-6 dan ke-7 ini. Allah Ta'ala sebut, innal lazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Apa yang dimaksudkan dengan kafir ini, tuan-tuan? Kata Ibn Kathir rahimahullah, iaitu orang-orang yang menutupi dan menyembunyikan kebenaran. Kerana maksud kafara ini, di sudut bahasanya adalah, maksudnya adalah tutup. Kafara maksudnya tutup. Sebab itu kita kata kafarah, menutup dosa. Yukaffir an sayyiatina, Allah Ta'ala menutup dosa-dosa kita. Itu adalah dari sudut bahasa. Dari sudut istilah aja adalah orang-orang yang ingkar, iaitu orang-orang yang ingkar dan tidak mengingkari kepercayaan kepada Allah dan Rasul setelah nyata bagi mereka kebenaran. Ini maksudnya kafir. Dan kata Ibn Kathir rahimahullah, mereka yang menyembunyikan kebenaran. Maksudnya setelah mereka mengetahui kebenaran. Sebab kadang-kadang salah faham sikit kita dalam istilah orang Melayu ni, bila sebut kafir, sebut kafir lah kan. Kadang-kadang kita ni main membuta tuli je, sebut orang kafir. Apakah kita mudah-mudah menyebut orang itu kafir, sedangkan kita belum lagi menyaksikan dan kita belum lagi menerangkan kepada mereka apakah Islam yang sebenar? Adakah telah terang bagi mereka kebenaran? Kerana maksud kafir di sini adalah orang yang menentang kebenaran setelah mengetahui kebenaran. Maksudnya tanggungjawab kita sebagai orang Islam, orang beriman, adakah telah kita menyebarkan kebenaran? Jiran kita, Ahseng, Ahlong, Ramasami, apakah mereka itu senang saja kita panggil orang-orang kafir? Kafir, sedangkan mungkin mereka belum kenal kebenaran. Mungkin kalau mereka memandang sini sejarah Islam itu kerana mereka tidak mengetahui tentang keindahan Islam. Mereka tidak pernah dengar pun tentang hakikat apakah isi kandungan Islam sendiri. Bahkan mungkin kalimah azan pun. Selama 20 tahun, 30 tahun dia dengar kalimah azan tu, belum tentu dia belum faham kalimah azan tu apa. Kerana mungkin keculasan kita daripada menerangkan kepada orang-orang yang belum Islam ini tentang hakikat kebenaran dakwah itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud oleh Allah SWT dalam ayat ini adalah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Sebab itu Ibn Katsir kata menyembunyikan kebenaran. Apa maksud menyembunyikan kebenaran? Setelah mereka mengetahui kebenaran. Itu maksudnya. Jadi dekat situ tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Allah SWT sebut hakikatnya orang-orang kafir ini, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah SWT telah menetapkan, kata Ibn Kathir, bagi mereka bahawa baik mereka engkau Muhammad SAW memberi peringatan maupun tidak, mereka akan tetap kafir dan tidak mempercayai apa yang engkau bawa. Maksudnya hakikat orang-orang kafir ini yang menurut pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Kadang-kadang kita ni main pukul dia orang kafir kan. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW sebut, barang siapa yang menuduh seorang kafir sedangkan hakikatnya dia tidak kafir, maka kekafiran tu balik kepada diri dia. Sebab itu bahaya tuan-tuan. Sekarang ni budaya banyak orang kafir mengkafir. Salah ijtihad sikit terus keluarkan seorang daripada Islam. Ini semua permainan syaitan dan boleh menjerumuskan akidah kita. Sebab itu kita tidak boleh menjerumuskan seorang itu kepada kekufuran sehingga telah jelas pada mereka mereka itu kufur. Itu kita kena faham. Sebab ayat ini Allah Ta'ala sebut
hakikatnya orang-orang kafir ni sama ada sawa'un anzartahum, sama ada kamu beri peringatan kepada mereka atau kamu tidak beri peringatan ataupun kamu tidak berdakwah kepada mereka, mereka tetap juga tidak akan beriman. Apa maksud ayat ini tuan-tuan? Kalau sekali imbas kita tengok ayat ini, nampak macam satu kata-kata yang nampak macam boleh mengecewakan Nabi. Betul tak? Kalau kita baca secara sekali lalu, kita akan nampak macam nak bagi down baginda Nabi SAW. Sebab apa? Nabi kerjanya berdakwah. Allah Ta'ala suruh Nabi SAW berdakwah. Tapi Allah bagi tahu pada Nabi, hakikat yang orang kafir yang kamu dakwah tu, sama ada kamu dakwah ataupun kamu tak dakwah dia. Dia sama je, takkan beriman. Jadi kita faham pada ayat ni, buat apa Nabi nak berdakwah? Lebih baik Allah Ta'ala beritahu yang ni orang ni ada kafir, orang ni kafir, orang ni takkan peluk Islam. Lebih baik kamu takkan berdakwah. Yang ini kita kena faham hakikat daripada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam Fir'aun, la'natullah, Fir'aun, Allah telah tahu, menurut pengetahuan Allah, Allah tahu Fir'aun akan mati dalam keadaan kufur. Tetapi Allah juga menetapkan kepada Nabi Musa AS terus berdakwah kepada Fir'aun. Bahkan Allah menyuruh kepada Nabi Musa bercakap lemah lembut kepada Fir'aun. Sebab apa? Sebenarnya hakikatnya adalah untuk meningkatkan iman. Sebab orang manusia ni apabila ditaklifkan sebagai tanggungjawab dakwah, dia kena berdakwah. Selagi mana seorang itu hidup, kita kena berdakwah. Sebab itu kita tak boleh baca masa depan orang. Ini nampak ni, kalau kita tengok budak ni, mungkin budak tu nakal kecil-kecil, jahat, nampak macam nakal kecil-kecil. Kita tak boleh baca masa depan. Ini dah besar ni, jadi penyangak ni, jadi penyamun ni. Belum tentu. Sebab kita tengok berapa ramai kisah-kisah wali-wali Allah yang mana mereka dulu, background mereka adalah ada sejarah hitamnya. Mungkin perompak, ada penyamun, ada ulama-ulama dahulu yang mana mereka ni lambat sedar dalam menuntut ilmu, tapi akhirnya menjadi ulama. Sebab itu kita tidak boleh baca masa depan, sebab Allah yang tahu. Kerana ayat ini eksklusif hanya pada Allah. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang aku tahu di dalam hatinya kafir. Sebenarnya hakikatnya ayat ni nak melegakan Nabi SAW, melegakan hati Nabi. Bukannya nak melemahkan hati Nabi SAW. Sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu pada Nabi, ya Rasulullah, wahai ya Nabi Allah, kalau kamu berdakwah sekalipun dan kamu puas berdakwah, dan apabila orang yang kamu dakwah itu orang musyrikin Mekah tidak menerima dakwah engkau, penat berdakwah ni, cakap berbuih-buih tapi tak menerima dakwah Nabi, kamu jangan bersedih. Kerana orang yang aku tahu di dalam hatinya kekufuran, sama ada kamu menyampaikan dakwah ataupun tidak, dia tetap sama, hati dia tetap macam tu. Sebenarnya ayat ni nak menghinakan orang-orang musyrikin, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ada kedegilan, kekufuran dalam hati mereka. Bukan sebaliknya untuk melemahkan semangat Nabi SAW, bahkan untuk menguatkan semangat Nabi, bahkan untuk mengukuhkan, meletakkan sabat dalam hati Nabi SAW. Engkau boleh berdakwah, engkau boleh mengajak seseorang, tetapi hati seseorang itu sama ada nak dapat hidayah atau tidak adalah di genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ini satu pengajaran bagi kita, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah, sebagai kita pendakwah, sebagai kita pensyarah, guru-guru, sebagai kita ibu bapa sekalipun. Kita bila mendidik anak-anak kita, pasti mungkin ada ujiannya. Tak semuanya seperti mana yang kita inginkan. Namun percayalah, kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mesti melaksanakan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada hasil kita ni, benda yang kita tak boleh ubah. Allah akan tanya apa yang kita boleh buat. Ya? Seperti mana nabi-nabi terdahulu, ada yang bawa pulang pengikut-pengikut mereka dengan jumlah yang ramai. Ada yang bawa jumlahnya hanya berpuluh-puluh. Seperti mana Nabi Allah
Nuh alaihissalam, berdakwah selama 950 tahun, tetapi hanya beberapa puluh orang saja pengikutnya. Dan ada juga membawa bilangan umat yang hanya boleh dikira kurang daripada 10. Ada yang 3 orang, hanya 2 orang. Dan Nabi SAW sebut dalam satu hadis, ada Nabi yang datang di hari kiamat nanti, laisa ma'ahu ahad, tidak ada seorang pun mengikutnya. Adakah kita berani nak mengatakan KPI Nabi ni tak tercapai? Sebab apa? Hidayah adalah milik Allah. Kita diminta untuk usaha untuk berdakwah pada Allah, berdakwah kepada manusia ke jalan Allah, tetapi hidayah adalah milik Allah. Mungkin ada orang kata, berapa kali Ustaz nak dakwah? Sampai bila-bila kita kena dakwah. Dia bukan macam kita datang rumah orang, ketuk pintu, bagi salam 3 kali, lepas tu balik. Itu ada orang istilah, ada kiaskan selalu banyak macam tu. Kita kalau berdakwah ni macam datang rumah orang, bagi salam 3 kali, kalau dia tak jawab, balik lah. Jadi kita dakwah sahabat-sahabat kita ni, kejut subuh pun 3 kali. Kalau 3 kali tu kira dah lepas tu. Tak ada tuan-tuan. Kita kena berdakwah selagi mana kita ada hayat, selagi mana kita ni ada sahabat-sahabat, ada jiran-jiran tetangga yang ada semuanya tanggungjawab ujian bagi kita. Ada satu orang kafir yang meninggal dunia, dia mati dalam keadaan kafir, sedangkan kita sempat bersama dengan dia, kita akan dipersoalkan di akhirat kelak. Itu semua saya mengingatkan saya dan tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah. Kerana hakikat kekafiran ini adalah orang-orang yang mati, orang-orang yang ingkar pada Allah setelah dia mengetahui kebenaran. Masalahnya, orang-orang yang kita rasa non-Muslim yang ada di sekeliling kita, adakah dia sebenarnya kafir? Adakah dia telah mengetahui kebenaran sebenarnya? Ataupun kita telah menunjukkan imej buruk sebagai orang-orang Islam yang menyebabkan dia tidak beriman dengan agama kita kerana akhlak kita. Sebab itu, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah, ayat ini adalah eksklusif, adalah melalui pengetahuan Allah. Innal lazina kafaru. Jadi kita tak boleh guna ayat ni kata-kata bila ada orang-orang yang kafir, orang-orang yang belum Islam, dia tak faham dakwah kita kata kita baca ayat ini. Innal lazina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Kita tak boleh guna ayat ni. Sebab apa? Boleh jadi teknik dakwah kita silap. Boleh jadi dakwah kita kasar. Kemudian kita guna ayat ni. Tak boleh. Sebab itu berapa banyak ayat Quran yang telah dibawa oleh orang-orang agamawan sedangkan dia punya konteks dia silap. Konteks dia silap dekat sini. Sebenarnya ayat ini Allah Ta'ala nak memberikan kelegaan kepada hati Nabi SAW supaya tidak putus asa. Bukannya nak bagi down kepada para pendakwah, pada Nabi SAW. Sepatutnya bila kita baca ayat ini dalam maksud yang tersirat, kita tidak akan putus asa. Kalau orang terima, kita bersyukur. Kalau orang tak terima, kita tetap mengajak orang melakukan kebajikan. Terima kasih Badar UTM juga menonton. Ini sebagai tanggungjawab Badan Persatuan Pelajar kita, Badan Dakwah. Ini sebagai satu badan dakwah yang betul-betul sebut dakwah. Sedangkan kita semuanya sebagai individu semuanya ada tanggungjawab dakwah. A'anzartahum am lam tunzirhum. A'anzartahum, nazara maksudnya memberi peringatan. Sebab itu nazira, basyira wa nazira. Nabi SAW itu sifatnya sebagai pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Ini dua yang perlu kita ada sifat sebagai seorang khalifah, seorang manusia, seorang pemimpin, ibu bapa, apa saja organisasi sekalipun, kita perlu ada dua sifat. Sifat menceritakan, memuji seorang. Bila orang buat baik, kita kena puji dia, bagi penghargaan dia, beri kabar gembira pada dia. Tetapi bila orang buat kesilapan, jangan kita takut. Kita kena beri peringatan. Sebab hari ni kalau saya salah mungkin boleh betulkan, pendekatan mungkin psikologi, setengah orang mengatakan pendekatan kita nak dakwah ni, kita kena cakap benda-benda baik, kita kena puji je. Jangan kita jangan kita beri peringatan, kerana itu benda yang sensitif. Tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah, sebenarnya kedua-dua ni perlu diseimbangkan, perlu
diseimbangkan. Sebab manusia ni banyak ragam tuan-tuan. Ada orang yang kompeten, bila dia bekerja bagus, kita tak perlu arah pun dia akan buat. Tapi ada orang yang tak akan faham bahasa tuan-tuan. Kalau kita tak buat pelaksanaan undang-undang, hukuman, dia tidak akan meninggalkan perkara-perkara yang salah laku ataupun kesalahan-kesalahan. Sebab itu manhaj ataupun metodologi yang Allah Ta'ala guna ini adalah untuk menyeimbangkan kita amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita mestilah bila orang melakukan kebaikan, kita kena bagi penghargaan, bagi pujian, ya. Tetapi bila orang melakukan kesilapan, kita kena tegur. Dia ada step-step dia. Kalau melampau, kita kena beri peringatan. Kita kena beritahu anak kita, kalau kita buat kesalahan ni, akibatnya sekian-sekian. Kita kena beri peringatan. Tapi dengan cara yang bijaksana lah, dengan cara yang sebenarnya. Tapi pemberian peringatan itu sangat penting. Sebab setengah orang ni dia rasa sensitif. Jangan kita bernasihat, jangan kita beri peringatan. Kita kena cakap baik-baik, kita kena cakap puji-puji. Yang ini agak tak seimbang tuan-tuan. Agak tak seimbang. Dan kalau kita punya anak-anak yang kita hanya memberi pujian sahaja, tapi kita tidak pernah memberi peringatan, peringatan yang boleh menyedarkan dia, maka kita bimbang, ya. Tarbiyah itu tidak mengikut acuan yang sebenar yang dituntut di dalam ajaran Islam. Sebab itu perkataan anzar taum am lam tunzirhum, sama ada kamu beri peringatan ataupun tidak beri peringatan, la yu'minu, mereka tidak akan beriman, iaitu hakikat orang kafir. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, di dalam surah Yunus, Imam Ibn Kathir membawa iaitu tafsir Quran dengan Quran ayat 96 hingga 97, firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu tidaklah akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan sehingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Memang ada golongan macam ni tuan-tuan. Kalau saya bagi satu analogi lah, ada orang jenis. Ada orang yang kita cakap lembut dia boleh berubah. Kita bagi satu justifikasi, dia jenis berfikirnya orang. Tapi ada orang yang jenis, kita cakaplah jenis macam mana pun, bahaya ke depan pun, dia tetap tak percaya. Seperti mana, saya minta maaf tuan-tuan kalau siapa yang hisap rokok dekat sini kan. Diberi peringatan dalam kotak rokok tu, jantung berlubang, paru-paru yang telah rosak. Tapi kita buka kotak rokok tu, selamba je hisap rokok lagi. Kita dah tahu dah, dengan kita menghisap rokok tu akan merosakkan paru-paru kita, jantung kita, tapi kita masih lagi buat tak reti. Bukanlah nak menyamakan tuan-tuan. Ini sebagai satu analogi lah. Maknanya hakikat orang-orang yang ingkar, orang-orang yang Allah tak akan bagi can lagi di akhirat pula, setelah mereka mengetahui kebenaran, yang mana bahaya yang akan mereka dapat, tetapi mereka tetap menempuh jalan yang bahaya itu, menempuh jalan kebinasaan itu, dan mereka layaklah mendapat azab yang sangat pedih. Itulah hakikat orang-orang yang kafir disebut dalam ayat yang ke-6. Kerana apa mereka begitu tuan-tuan? Ini kita masuk pada ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci mati hati mereka. Tengok dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kerana Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, kemudian dan penglihatan mereka ditutup. Dia ada 3 panca indera yang sangat penting pada manusia yang Allah sebut kat sini, iaitu hati, dia rasa kita, hati kita, gerak rasa kita, kemudian pendengaran, kemudian penglihatan. Ini sangat penting. Sebab itu dalam apa saja bahasa, contohnya dalam orang-orang barat pun kaji dalam skill kemahiran penyampaian seperti NLP, dia ada kinesthetic, auditory,
kemudian ada visual kan, iaitu deria rasa, deria pendengaran, dan deria penglihatan untuk mengenal pasti kemahiran seseorang, ya. Sebab itu apabila ketiga-tiga ni memberi kesan kepada seseorang, dia akan memberi kesan kepada tingkah lakunya. Dan apabila Allah Ta'ala mengisytiharkan khatamallahu ala qulubihim, ini satu perkara yang dikemuncak lah, hakikat kemuncak bagi orang kafir ni khatam. Khatam ni apa dia? Kalau kita kata khatam dalam bahasa Arab ni juga membawa maksud cincin, ataupun cop, ataupun khatamun nubuwah, cop kenabian kan. Kita katakan cop lah, kita kata cop kita ni. Dalam bahasa ni disebut Allah kunci. Bila dicop hati seorang yang leka, seorang yang lalai, maka dia ni dah muktamad lah. Dah tak ada orang yang boleh mengubah lagi. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci mati hati mereka. Kunci dalam bahasa Quran ni banyak. Kadang-kadang Ibn Kathir membawa beberapa kalimah. Seperti mana yang disebut dalam Ibn Jurayj, bahawasanya Mujahid berkata yang dimaksudkan dengan Al-Khatam pada ayat di atas adalah At-Taba'. At-Taba'. Taba' Allah. Taba' Allah. Allah telah cetak hati mereka. Allah telah cetak hati mereka. Kemudian dalam istilah-istilah yang lain disebut juga, Ibn Jurayj juga menceritakan Abdullah bin Kathir memberitahu kepadaku bahawa ia pernah mendengar Mujahid mengatakan Ar-Ran adalah satu kalimah juga dalam Quran yang membawa maksud menutup juga. Itu penghalang. Lebih ringan daripada At-Taba'. At-Taba' maksudnya penutupan, cetak. Dan At-Taba' penutupan itu lebih ringan daripada Al-Iqfal, penguncian. Seperti mana disebut dalam firman Allah Ta'ala yang lain, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah ini adalah sinis yang Allah Ta'ala berikan kepada kita lah. Apakah mereka tidak memerhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak melihat ataupun tidak tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dah rasa bosan ke dengan Quran ni? Kita ni bawa habis Ramadan ni tuan-tuan, patutnya semangat tadabbur Quran ni, perlu kita bawa daripada bulan Ramadan sehingga pada bulan-bulan yang lain. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka dah tak maulah nak menghayati, melihat isi kandungan Quran, ataupun hati mereka itu ada terkunci? Am ala qulubin aqfaluha. Pertanyaan Allah. Bukan maksud Allahnya tak tahu, tapi sebagai satu sindiran kepada kita. Apakah kita ni telah mengunci hati kita daripada untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Macam dalam mesej WhatsApp lah tuan-tuan kan. Kalau masuk ayat-ayat satu hari satu hadis, mungkin kita scroll tu laju je kan. Tapi bila video lawak ke, video apa ke, yang sensasi ni kita cepat je kita nak, tak apa kita download pun. Storage penuh pun tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kalau ayat Quran tu, pengajaran daripada ayat, pengajaran Isra' Mi'raj, kita laju je, alamak. Seolah-olah ni Allah Ta'ala sini sebenarnya kita. Afala yatadabbaruna al-Quran? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mereka dah tak mau memperhatikan ayat-ayat Allah ke? Ataupun hati mereka telah terkunci? Terpana kita tuan-tuan. Ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut. Dan ada juga ayat yang Allah Ta'ala yang lain sebut, bilakah masanya seorang itu nak khusyuk hatinya untuk tadabbur Quran? Setengah daripada tabi'in mengatakan, ini ayat yang menyebabkan aku gemetar dan menangis setiap hari. Allah Ta'ala sentiasa mengatakan, bilakah waktu yang hati kamu nak khusyuk untuk memahami Quran? Adakah nak tunggu kita ni dalam keadaan sakarat atau menemui ajal? Ini adalah ayat-ayat yang boleh menggementarkan hati kita, yang menakutkan hati kita. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran. Kunci pendengaran, kunci hati ni Allah sebut dulu kunci hati ni Allah Ta'ala sebut dulu sebab apa? Hati ni dia merajai segala panca indera.
seperti mana disebut oleh baginda Nabi SAW. Ketahuilah pada dalam jasad itu ada satu ketul daging. Apabila daging ini baik, maka baiklah. Apabila daging itu buruk, maka buruklah seluruh badan. Ala wahiyal qalb, kata Nabi SAW. Ketahuilah ia adalah hati. Ya? Kalau hati baik, maka baik semua. Tapi kalau hati penuh prasangka, ada hasad, maka dia menyebabkan tingkah laku kita buruk. Kalau kita ni banyak hasad dengan orang, banyak tak puas hati dengan orang, banyak sangat iri hati dengan orang, ketahuilah tuan-tuan, umur kita pun tak berapa panjang. Ini satu kajian juga orang kata. Sebab orang yang tak suka bergaduh, orang yang tak suka mencari musuh, tuan-tuan. Orang yang suka mendamaikan, ini disebut oleh Nabi SAW. Barang siapa yang suka mendamaikan seorang itu, menyambung silaturahim. Siapa yang nak panjang umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Dan siapa yang nak diluaskan rezekinya, hendaklah dia menyambung silaturahim ataupun dipanjangkan umurnya. Yang ini disebutkan dalam satu hadis. Memang ini yang kita nak dalam doa kita selalu. Tak miss kita doa ni. Nak apa? Panjang umur dan murah rezeki. Sebenarnya tips dia ada satu, iaitu kita hendaklah menyambung silaturahim. Membuat kebajikan kepada semua orang. Jangan ada rasa iri hati dengan orang. Sebab bila kita ada iri hati, secara psikologi ni tuan-tuan, kita ada stres. Kalau stres ni adalah satu punca pada sebarang penyakit kronik. Ya. Kalau tuan-tuan banyak stres, nanti ketahuilah penyakit-penyakit yang berbahaya mudah datang. Kanser dan sebagainya. Jadi jangan stres-stres. Jangan iri hati. Jangan hasad dengan orang. Orang naik pangkat ke, orang dapat APC ke, orang dapat apa sekalipun, kita jangan iri hati. Itu rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Dan kita pada rezeki masing-masing, insya-Allah. Ya? Sepatutnya kita rasa gembira dengan kebahagiaan orang lain. Ya? Jangan kita mendoakan kecelakaan, kebinasaan. Kerana nanti dia punya kemudaratan dia datang kepada kita juga. Kama tadi nutudan, kata Nabi SAW. Seperti mana kamu lakukan, kamu juga akan mendapat hasilnya. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Pendengaran juga Allah sebut. Allah tak kata telinga, tapi Allah kata tutup pendengaran. Sebenarnya hakikatnya mereka ni mendengar. Ya. Kalau orang kafir musyrikin Mekah ni, mereka ni tidaklah dibutakan. Tidaklah menjadikan mereka ni pekak. Ya. Tapi sebenarnya hakikatnya mereka ni pekak dari sudut rohani lah. Rohani, hatinya tidak boleh memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pendengarannya dah tak boleh dengar benda-benda yang baik. Seperti orang yang pakai kaca spek mata hitam, dia akan nampak semuanya hitam. Ya, kalau pakai mata kuning akan nampak semua kuning, senja je. Setiap hari nampak senja, kan? Itulah bila Allah Taala sebut khatam, Allah Taala telah chop, Allah Taala telah mengunci mereka punya hati dan pendengaran. Dan pendengaran ni sebagai satu maklumat yang menarik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, adalah satu makhluk Allah Ta'ala, deria yang tidak akan tidur selama-lamanya. Ya? Ini satu ilmu juga dari sudut sains lah. Saya bukan ahli sains, tapi saya pernah baca dan orang kaji dari sudut tafsir ataupun tadabbur surah Al-Kahfi, yang mana Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan Allah Ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala menjaga pendengaran mereka. Allah Ta'ala mengunci pendengaran mereka. Ya. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala sebut tu. Jadi kenapa Allah Ta'ala mengatakan pendengaran? Sebab Allah Ta'ala tidurkan mereka 309 tahun. Kenapa Allah Ta'ala sebut di situ pendengaran? Sepatutnya mata lah. Allah Ta'ala tutup mata mereka lah. Sebab tidur berkaitan dengan mata. Tetapi Allah Ta'ala kata, kami telah menidurkan pendengaran mereka. Sebab apa? Rupa-rupanya pendengaran ni satu makhluk yang tidak akan tidur. Sebab itu bila kita tidur, tuan-tuan, setengah orang tu bila dia tidur,
bila dia dengar sikit je bunyi, dia akan terjaga. Sebab kita punya panca indera pendengaran ni dia hidup. Tapi ada juga orang tanya, kalau orang tidur mati macam Ustaz, bunyi petir pun dia tak bangun juga. Itu tak tahulah tuan-tuan. Sebab ada kajian mengatakan pendengaran ni tidak akan tidur. Kalau kita dengar bunyi yang kuat, ada bunyi sikit. Kadang-kadang ada orang yang tak boleh tidur kalau dengar bunyi berdengkur pasangan sebelah dia. Sangat sensitif. Tapi mata semua boleh tidur. Tubuh badan semua boleh tidur. Tapi telinga ni tak boleh tidur. Sebab itu Allah Ta'ala dia sebut wa'ala sam'ihim, pendengarannya kami kunci juga. Yang ini satu berita yang menakutkan lah. Wa'ala absarihim ghishawah, dan penglihatan mereka juga ada penutup. Dah lah Allah Ta'ala sebut tadi khatamah, Allah kunci. Kemudian pada pendengaran Allah Ta'ala sebut ghishawah. Wa'ala absarihim ghishawah, ke atas penglihatan mereka ini ada penutup. Yang mana dia tidak boleh melihat kebenaran lagi. Walahum azabun azim, dan bagi mereka ini azab yang sangat-sangat pedih. Jadi sebenarnya hidayah ni tuan-tuan, kalau kita diberi hidayah tuan-tuan, kita wajib bersyukur dan kita kena mengikut jalan hidayah itu. Jangan kita mengenepikan jalan hidayah, kerana bila kita mengenepikan jalan hidayah tuan-tuan, Allah akan menjauhkan kita daripada hidayah makin jauh. Sekali kita jauh daripada jalan hidayah, Allah lagi jauhkan kita lagi. Sebab itu dalam satu doa yang Allah Ta'ala ajar kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau gelincirkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Dalam surah As-Saff Allah Ta'ala berfirman, falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Bani Israel ketika mana mereka ingkar kepada Nabi Allah Musa AS, mereka banyak bertanya benda-benda yang tak bermanfaat, yang menyebabkan mereka lebih jauh daripada rahmat Allah. Ketika mana mereka menggelincirkan hati mereka, lalu Allah menggelincirkan lebih jauh hati mereka. Bahaya tuan-tuan. Jangan kita mempersendakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Jangan kita memandang enteng tentang syariat-syariat Islam ni tuan-tuan. Benda lain kita boleh buat bergurau tuan-tuan. Kalau hal-hal tentang syariat, tentang akidah, kita jangan bawa bergurau dalam hal-hal benda ni. Sebab kita bimbang, nanti hati kita makin jauh. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, hadis riwayat Abu Hurairah yang dibawa oleh Ibnu Kathir, ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina iza aznaba zamban kanat nuqtatun sawda'u fi qalbihi fa in taba wa naza'a wasta'taba suqila qalbuhu wa in zadat hatta ta'luwa qalbahu fazalika ar-ran allazi qala Allah Ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam hadis ini baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin jika ia mengerjakan suatu perbuatan dosa, maka akan timbul satu noda hitam di dalam hatinya. Jika ia bertaubat, menarik diri dari dosa tersebut dan mencari redha Allah, maka hatinya kembali menjadi jernih. Jika dosanya itu bertambah, maka bertambah pula noda hitam itu sehingga memenuhi hatinya. Itulah yang dimaksudkan sebagai ar-ran, iaitu penutup yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran melalui firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usaha itu menutupi hati mereka. Allah tak tutup hati mereka, tetapi mereka yang menyebabkan tertutupnya hati mereka. Itu yang kita lihat kepada tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Itulah konsep hati tuan-tuan. Sebab itu kita diajar oleh Nabi SAW, setiap kali kita melakukan kesilapan, kita kena banyakkan istighfar. Nabi SAW beristighfar satu hari 70 kali. Dalam riwayat lain menyebut 100 kali. Kita kalau istighfar sekali solat fardu 3 kali,
Kalau 5 kali salawat tu baru 15 kali. Tak sama lagi dengan istighfarnya Nabi SAW. Nabi SAW itu seorang yang maksum. Tak ada dosa pun mohon ampun pada Allah. Jadi kita kena lebih mohon ampun pada Allah. Kerana bila kita banyak mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bersihkan hati kita dan Dia akan memberikan lebih banyak hidayah dalam hati kita. Kadang-kadang doa kita ni terhijab, tertolak bukan kerana kita tak berdoa. Kita berdoa tetapi mungkin kita lupa nak memohon ampun pada Allah. Nak jernihkan dulu hati kita, nak bersihkan dulu hati kita. Supaya hati kita kembali jernih dan bersih. Bila masuknya hidayah Allah SWT akan memberi kesan kepada kita. Sebab itu tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah, pentingnya kita untuk memperelokkan hati kita. Kerana orang-orang kafir yang disebut dalam ayat ini, walaupun konteksnya di zaman Nabi SAW adalah orang-orang kafir musyrikin Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang seangkatan dengannya, yang mereka ni telah mendapat hidayah, mereka ni telah mendengar hidayah, tetapi mereka tak dapat terima hidayah. Bahkan Abu Jahal dalam satu kata-kata mengatakan kepada Abu Sufyan setelah masuk Islam, dia menceritakan, Abu Jahal pernah cerita, sebenarnya aku mengetahui dengan yakin bahawasanya anak buah aku ini, Nabi SAW ni, Muhammad ini memang betul-betul dia ini pesuruh Allah. Tapi kerana aku takut hilang pengaruh. Tengok, mereka telah mengetahui kebenaran tetapi mereka menutupnya. Jadi ayat ni walaupun dalam tafsir Quran mencerita tentang perihal orang-orang kafir di zaman Nabi SAW, tapi dalam kaedah ilmu tafsir ada menyebut al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah ni pengajaran perlu kita ambil di sudut keumuman lafaz. Kerana Allah tak sebut pun pada zaman Nabi SAW. Allah sebut dalam konteks umum, sebenarnya nak menjadikan ia sesuai sehingga akhir zaman. Dalam konteks kita nak berdakwah, dalam konteks kita nak mengajak orang, jangan putus asa. Sebab itu disebut dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Allah sebut manusia itu dalam perihal yang rugi, melainkan orang yang mengamalkan 4 perkara. Dia mesti menggandingkan 4 perkara. Dan tidak boleh hilang salah satu. Illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Ada keimanan dalam hati. Sebab itu iman penting. Sebenarnya ayat yang mula dia sebut tentang kafara. Kafara ni lawan kepada iman. Orang yang ada iman, insya-Allah, walaupun dia tidak mengetahui tapi dia nampak datang daripada Allah dan Rasul, dia akan datang iman sebelum datang pengetahuan dia. Dia datang bila dengar sami'na wa ata'na, kemudian baru datang kajian. Dia iman dulu. Tetapi kena sumber tu adalah sumber yang sahih lah. Jangan sumber tak sahih kita iman dulu baru kita nak kaji. Kalau datang daripada Quran, kita beriman dulu, kemudian kita buat kajian. Tak salah pada orang beriman kita buat kajian untuk menambahkan iman kita. Tapi dekat sini disebut pada ayat yang kita baca ni adalah tentang perihal untuk kita menjaga hati kita supaya hati kita ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita memperbanyakkan istighfar, dengan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada di atas jalan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita hendaklah dalam konteks zaman sekarang ni kita kena mendengar nasihat-nasihat para alim ulama, mufti-mufti kita, kerana mereka ini disebut oleh hadis Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris para nabi. Para nabi ini dia tak wariskan dinar wala dirham. Dia tak wariskan dinar, dirham, wang ringgit, tidak. Harta tidak ada. Tapi dia wariskan ilmu, dia wariskan ajaran-ajaran Islam, wahyu-wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan
Orang-orang yang lebih memahami dah tentu ulama, para alim ulama. Sebab itu pada zaman-zaman yang kita ni, di akhir-akhir zaman ni tuan-tuan, hendaklah kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan orang yang paling hampir memahami Quran dan Sunnah ini adalah para alim ulama. Jangan kita mendabik dada kita sendiri. Sebab bila kita rasa kita lebih pandai daripada ulama, pada mufti kita, dan kita dah rasa kita ni satu level dengan dia, maka kita akan mudah-mudah mengkritik pandangan-pandangan dia, yang tidak menerima pandangan-pandangan dia, dan kita pun menghebah-hebah fatwa-fatwa jadian kita yang menyanggahi fatwa-fatwa ulama-ulama kita, terutama pada zaman-zaman fitnah ni tuan-tuan. Zaman kita ditimpa ujian, fasa-fasa ditimpa ujian ni, Nabi kata hendaklah kamu pegang pada sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin. Antaranya adalah sunnah orang-orang ulama lah, para ulama yang mengikut jalan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita tengok pandangannya. Seperti dalam hal penerimaan vaksin ni tuan-tuan, kita hendaklah mendengar nasihat-nasihat para alim ulama. Kita tengok Ketua Kesatuan Ulama Dunia, Syekh Dr. Ar-Raisuni pun telah mengambil vaksin. Setiausaha Agung ulama sedunia pun telah mengambil vaksin. Jadi kita bila lagi nak daftar? Kan? Para ulama pun telah daftar. Yang kita nampak agenda-agenda Yahudi tu ni, ketua ulama sedunia pun dah ambil, dah suntik dah. Kita bila lagi nak suntik? Dia ketua ulama sedunia. Kita ni nak kata ulama pun tak berani lagi kita nak cakap kan. Kita ni ilmu pun masih lagi cetek. Jadi kita tengok pandangan-pandangan ulama ni, jangan pula kita nak menyanggahi. Kalau kita tak mau ambil tak apa. Tapi jangan kita meracuni pemikiran masyarakat mengatakan ini agenda Yahudi, ini agenda Dajjal dan sebagainya. Yang ini yang boleh merosakkan agenda kebaikan, kebajikan yang dilaksanakan oleh para alim ulama kita. Nak mencegah satu wabak. Memang wabak ni datang pada Allah SWT, tapi kita diminta untuk berusaha. Kita diminta untuk berusaha untuk lari daripada penyakit-penyakit berjangkit. Kalau disuruh redha je terimanya, kita pergi mana-mana tak pakai face mask. Dia kata kena takut Allah, jangan takut makhluk. Orang yang tak kata kena takut Allah, jangan takut makhluk, cuba letak je dalam satu sangka tu, tuan-tuan. Sangka sama dengan harimau. Tengok boleh tak dia kata jangan takut Allah. Hendaklah takut Allah, jangan takut makhluk. Berani tak dia kadang? Tak berani juga kan? Jadi sama dengan penyakit berjangkit ni tuan. Kita pun tak tahu. Makhluk Allah Ta'ala yang sangat halus, sangat kecil ni, tak nampak dengan mata kasar kita. Allah boleh ujian kepada kita. Dan zaman para Nabi dahulu pun, jangan kita ni mudah putus asa. Oh, kita dah setahun, 2 tahun dah sembahyang jarak-jarak ni, mengamuk marah. Tuan-tuan, zaman yang ada Nabi sekalipun, Nabi Yusuf AS, 7 tahun berlaku kemarau, tuan-tuan. Itu zaman ada Nabi. Nabi Ayub AS, kalau kita baca dalam sirah para Nabi, Nabi Ayub AS, Nabi yang paling tabah, ditimpa, menderita sakit kulit selama 20 tahun. Dalam riwayat kata, dalam Qasasul Anbiya menyebut 18 tahun dia menderita sakit kulit. Tidak ada sekali mengeluh. Tak ada satu dia mengeluhkan kerajaan, mengeluh ke apa semua, tidak disalahkan apa. Kita disuruh untuk cari jalan penyelesaian. Jangan kita menyalah-nyalahkan orang. Ini isu satu dunia. Bukannya Malaysia saja. Mungkin kita boleh kritik, tapi kritik membina. Jangan seolah-olah kita nak menyalahkan orang lain. Seolah-olah orang tu tak ada kebajikan, tak ada kebaikan langsung. Jadi manhajnya adalah kita melihat kembali pada Quran dan hadis Nabi SAW, bagaimana kita nak berinteraksi dalam kehidupan kita ini, supaya kehidupan kita teratur, kehidupan kita ini dibimbing, terbimbing, dan kita tidak melakukan perkara-perkara yang menyalahi kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan Allah, saya ingat cukup sekadar itu saja kita kongsikan daripada surah Al-Baqarah ini, ayat yang ke-6 dan ke-7. Allah Ta'ala cerita tentang apa hal orang-orang kafir. Orang kafir tu macam mana sikap dia
iaitu orang yang tidak boleh menerima nasihat, orang yang tidak boleh menerima teguran, dan dia telah mengetahui kebenaran tetapi dia menutup je, dia mengingkarinya. Kerana apa jadi begitu? Kerana Allah telah mengunci hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Dan kalau mereka berterusan dengan sifat begitu dan dia mati dalam keadaan begitu, walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Kita doakan mudah-mudahan kita ini mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, yang seperti mana disebutkan dalam ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa pada Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu berserah diri pada Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah, kata Allah Taala, kerana sebaik-baik bekalan adalah takwa. Mudah-mudahan Allah Taala matikan kita dalam keadaan kita bertakwa, beriman kepada Allah SWT, dan kita terhindar daripada bibit-bibit yang membawa kepada kekufuran, yang membawa kepada kefasikan dan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita berada dalam fasa yang diuji oleh Allah, lagi kena menggandakan istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar itu saja tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah. InsyaAllah kita akan tangguhkan kuliah kita ini pada sesi yang akan datang. Minggu hadapan kita akan ceritakan 13 ayat yang menceritakan tentang kriteria orang-orang munafik. Kriteria orang-orang munafik. Jadi Allah sebut 13 ayat. Ini penting untuk kita ketahui. Tujuannya bukan kita nak cap orang munafik, siapa yang munafik. Tidak. Tujuannya adalah kita nak menyemak diri kita, adakah kita mempunyai sifat-sifat kufur, sifat-sifat nifak. Bila kita menyucikan hati kita, insya-Allah kita akan lebih berhati-hati dan kita akan lebih mengharapkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.